Kebiasaannya, tempoh waktu bekerja di OSB, offshore support vessels adalah 2 bulan hingga 3 bulan mengikut klien. Manakala tempoh bekerja di atas kapal macam shipping seperti LNG, bulk carrier, tanker, gas carrier, container adalah 4 bulan bagi senior rank dan 6 bulan bagi rating. Kadang-kadang terpaksa extend kerana port yang agak jauh, perjalanan yang lama di laut dan ketiadaan pengganti. Mengikut MLC 2006, pelaut dibenarkan berada di atas kapal selama tidak melebihi 11 bulan. Sign off daripada kapal adalah perkara yang sangat dinanti-nantikan oleh semua pelaut setelah beberapa bulan bertugas di atas kapal dan berjauhan dengan keluarga, sahabat andai dan juga kekasih. Berikut adalah 10 perkara asas yang pelaut perlu tahu semasa sign off. Perkara pertama yang perlu anda tahu semasa sign off adalah berkenaan dengan dokumen ataupun sijil anda. Sila cek dokumen dan sijil anda. Mana-mana dokumen ataupun sijil yang hampir expired, sila renew. Anda boleh menghubungi mana-mana training center yang berdekatan dengan rumah untuk memudahkan anda mendapatkan jadual terkini dan merancang perjalanan dan juga pembelanjaan anda bagi tujuan membayar kursus, perjalanan, tempat tinggal dan makan. Bagi kru yang disponsor oleh syarikat, anda boleh menghubungi pihak crewing anda untuk planning. Perkara yang kedua yang berkaitan dengan medical. Umum mengetahui offshore medical ataupun kita kenali sebagai Petronas Medical valid selama 2 tahun. Namun ada yang valid selama setahun ataupun 6 bulan atas sebab-sebab kesihatan. Akan datang, pelaut hanya diberikan slip result medical offshore sahaja. Semua keputusan medical tersebut akan dimasukkan ke dalam central database yang dikenali sebagai MySDS. Mike Yankee Sierra Delta Sierra. Perkara yang ketiga adalah pasport. Pastikan pasport anda melebihi 1 tahun dan mempunyai 6 muka surat kosong di bahagian belakang. Jika kurang, anda hendaklah memperbaharui pasport anda. Anda akan dinafikan untuk berlepas dari airport jika tidak memenuhi requirement tersebut. Proses memperbaharui pasport hanya mengambil masa sehari saja di UTC berdekatan dengan anda dan anda juga boleh apply pasport baru anda secara online. Untuk maklumat lanjut, saya cadangkan anda untuk membuka laman web UTC. Manakala untuk cement book, pastikan sudah di stamp, cement book anda sudah di stamp, tarikh sign on dan tarikh sign off serta ditandatangani oleh kapten kapal. Perkara keempat semasa yang anda perlu tahu semasa sign off adalah testimonial, appraisal dan handing over report. Sila dapatkan testimonial daripada kapten atau chief engineer mengikut ketua jabatan masing-masing. Testimonial penting sebagai dokumen tambahan jika anda bercadang untuk mencari kerja di tempat lain. Appraisal pula diperlukan untuk kenaikan pangkat. Sebagai dokumen tambahan, kebiasaannya pihak syarikat memerlukan 3 appraisal daripada 3 kapal dan 3 kapten yang berlainan ataupun 3 chief engineer yang berlainan. Jumlah appraisal tersebut diperlukan berbeza mengikut SOP atau Standard Operating Procedure syarikat masing-masing. Untuk handing over report pula sangat penting untuk anda sign on dan sign off crew. Ini memastikan permasalahan kerja masih dalam progres, kerja yang masih dalam sistem kapal, maintenance yang masih dalam progres, maintenance yang akan berlaku kemudian, requirement keadaan kapal ditulis di dalam report tersebut. Untuk handing over cabin pula, kebiasaan yang sehari sebelum sign off, kru akan membersihkan keseluruhan kawasan kabin mereka, mengemas katil, membuang sampah, meletak semua peralatan dan barangan di tempat asal bagi memastikan mereka bersedia untuk menerima sign-on kru yang baru. Ini penting untuk mengelakkan segala dokumen ataupun sebarang item kepunyaan anda tertinggal di dalam kapal. Hanya kabin top 4 sahaja yang akan dibersihkan oleh steward.
Perkara yang kelima adalah berkenaan dengan flight ticket. Pastikan anda menyemak nama betul dengan nombor kad pengenalan mengikut NRIC bagi pelaut Malaysia dan pasport bagi pelaut warga asing. Di dalam flight ticket anda akan dicatatkan masa, tarikh, jumlah luggage, nama anda dan beberapa partikular yang diperlukan. Sebarang kesalahan pada tiket, anda hendaklah memberitahu segera kepada crewing anda. Anda digalakkan 3 jam lebih awal ke airport untuk ke destinasi keluar negara ataupun 2 jam lebih awal untuk destinasi domestik. Ini bagi mengelakkan proses check-in luggage yang mengambil masa yang lama dan menyebabkan anda tertinggal flight. Perkara keenam adalah berkenaan dengan luggage, pakaian ataupun PPE anda. Sila pastikan berat luggage yang anda bawa tidak melebihi yang ditetapkan oleh syarikat penerbangan. Contohnya, bagi setiap penerbangan mereka mempunyai had luggage yang berbeza. Di dalam tiket anda juga akan dinyatakan berapa luggage yang dibenarkan. Kebiasaannya untuk bahagian domestik anda hanya boleh dibenarkan membawa 20 kg sahaja. Untuk penerbangan internasional anda dibenarkan untuk membawa 30 kg. Dan hand carry anda dibenarkan untuk bawa 7 kg sahaja. Perkara yang ketujuh yang anda perlu tahu semasa sign off adalah perjanjian anak kapal, iaitu sign off. Mengikut NPM November Papa Mike 6/2012, syarikat perkapalan hendaklah memastikan setiap pelaut yang bekerja di atas kapal menerima satu salinan sign on yang telah ditandatangani oleh wakil syarikat ataupun nahoda kapal ataupun pelaut itu sendiri. Keperluan ini sama bagi perjanjian sign off di atas kapal untuk pelaut dan syarikat juga. Satu salinan perjanjian akan ditandatangani dan disimpan oleh kedua-dua pihak untuk rekod pemeriksaan. Yang ke-8 adalah berkenaan dengan sign off immigration. Untuk pelaut di Malaysia, pastikan anda telah membuat pengecaman sign off di dalam database immigration. Ini amatlah penting bagi memastikan anda tidak mengalami sebarang masalah semasa di airport nanti. Perkara 9 yang anda perlu tahu semasa sign off adalah work permit. Bagi pelaut yang bertugas di Sabah, Sarawak dan juga pelaut asing, anda perlu memastikan work permit anda masih valid dan sekiranya expired perlulah diperbaharui dan anda perlu memaklumkan kepada kapten ataupun kepada pihak crewing supaya mereka akan melanjutkan tempoh work permit anda. Tempoh work permit kebiasaannya untuk bekerja di Sabah dan Sarawak adalah selama 3 bulan, 6 bulan ataupun setahun, bergantung kepada work permit yang di-apply oleh pihak syarikat. Berhubunglah dengan crewing anda bagi mengelakkan sebarang masalah bekerja melebihi had tempoh yang tertera dan tempoh work permit anda. Perkara yang terakhir iaitu perkara yang ke-10 berkenaan dengan rotation ataupun jadual kerja anda. Sila berhubung dengan crewing anda untuk memastikan planning bekerja anda seterusnya di kapal. Ini penting adalah untuk anda merancang percutian bersama keluarga. Segala urusan yang anda uruskan sebaiknya dalam tempoh anda bercuti. Contohnya, anda ingin menguruskan pasport, anda ingin menguruskan documentation, anda ingin menguruskan sijil anda, renewal sijil anda ingin menguruskan segala urusan rumah, bil air, bil telefon, bil elektrik, segala urusan bil perlulah dibuat dalam tempoh anda semasa bercuti. Dan gunalah masa tersebut dengan sebaik mungkin. Semoga info ini bermanfaat untuk anda semua dan kesemua proses ini adalah perkara yang asas untuk pelaut dan ini akan memudahkan untuk anda join kapal seterusnya bila anda sudah sign off nanti.